SAW diancam dengan dua ancaman. Nabi SAW diancam dengan dua ancaman yang besar. Ancaman yang pertama dikenali dengan ancaman nyawa. Waktu Nabi duduk dekat Mekah ni, Nabi diancam dengan ancaman nyawa, sehingga mana-mana orang yang dapat Rasul SAW hidup maupun mati, dia akan diberi ganjaran yang besar. Yang kedua, Nabi SAW diancam dengan ancaman agama. Ada dua ancaman yang dilalui oleh Nabi SAW. Kerana apa orang marah dekat Nabi di Makkah? Kalau setakat Nabi nak ajak orang sembahyang, nak ajak orang buat haji, nak ajak orang puasa, nak ajak orang berzakat, mungkin orang-orang jahiliyah ni dia tak marah. Tapi perkataan akidah, perkataan kalimah iman yang dibawa oleh Nabi SAW ni menyebabkan orang-orang jahiliyah semua pakat marah Nabi Muhammad SAW. Perkataan dia iaitu mengucap La ilaha illallah. Tidak, maksudnya Nabi mengajar orang menafikan segala Tuhan yang ada. Tuhan pokok, Tuhan berhala, Tuhan matahari, Tuhan lembu, ya, Tuhan api. Yang layak disembah illallah, hanya Allah Ta'ala. Selain daripada itu, semua tak betul. Sedangkan waktu itu, jahiliyah waktu itu, kita sebut dah hal itu, semua jenis agama ni dibenarkan beramal di dalam Masjidil Haram. Semua boleh. Nak sembah pokok boleh, nak sembah lembu boleh, nak sembah api boleh, nak sembah matahari boleh, nak sembah berhala boleh, nak sembah Allah pun boleh. Tak ada masalah. Sebab waktu tu ada juga orang datang buat haji, tapi dia ikut syariat Ibrahim alaihi salam, yang dipanggil syariat millat Ibrahim Hanif, yang dipanggil syariat Hanifah. Agama yang dibawa oleh Sayyidina Ibrahim namanya Hanifah. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW dipanggil Islam. Semua ni nama je. Semua mengajar manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Bila mari Nabi SAW, bila datang Nabi Muhammad SAW, Nabi ajar orang macam ni. Menyebabkan dua ancaman ini dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebut dah bahawa tertulisnya kalimah Hijri 1441, 42, 43, 44 ini bermaksud peradaban yang dapat dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Peradaban wahyu tidak dapat dibina di Makkah. Kerana apa? Kerana majoriti di Makkah itu daripada kalangan yang jahat. Majoriti ramai orang jahiliyah, majoriti orang yang tak beriman, majoriti orang yang tak soleh, majoriti, kata seorang ulama di bumi Mesir, Syekh Dr. Yusri Muhaddis Hafizahullah, Allah Ta'ala dia takkan angkat Nabi SAW di Makkah kerana majoritinya jahat.
Mana mungkin pemimpin yang soleh maka diangkat orang-orang pemimpin yang soleh itu, sedangkan di bawahnya ramai yang jahiliyah. Takkan. Contoh bukti yang berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Kalau orang kata mudah kerja Nabi, kalau Allah angkat terus Nabi di Makkah, tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita, sukar untuk menjadi Nabi SAW, sukar ia hendak memimpin di kalangan jahiliyah. Sebab itu peradaban itu tidak dapat dilakukan, dilaksanakan di Makkah. Peradaban wahyu itu dapat dilaksanakan di Yasrib ataupun di Madinatul Munawwarah. Bahkan sebelum Nabi pergi ke Yasrib, Nabi sudah pergi ke Taif. Sebelum Nabi pergi ke Yasrib tu, Nabi dah berhijrah juga. Pernah Nabi pergi ke Taif. Tapi orang Taif ni dia melampau. Dia kata, Muhammad, kalau kau nak jadi ketua di kalangan kami di Taif, kami akan ikut kau. Kami akan sembah apa yang kau sembah. Tapi Muhammad, kau juga mesti menyembah apa yang kami sembah. Dia beri pula macam ni. Kau boleh jadi pemimpin, kau boleh jadi ketua, kau boleh jadi orang utama, tapi syarat dia, apa yang kami sembah kau sembah, dan apa yang kami sembah kau pun juga kena sembah. Maksudnya apa? Maksudnya dia nak ajar Nabi bahawa semua agama yang ada ni sama dan betul. Sama je. Kami sembah berhala, kau sembah Tuhan. Kau sembah berhala juga, kami sembah Tuhan kau. Maka Nabi SAW meninggalkan Taif dan Nabi kembali ke Mekah. Dan sebab itu saya sebut tadi, dua ancaman yang Nabi duduk di Mekah itu, sehingga Allah Ta'ala mengarahkan Nabi berhijrah ke Yasrib. Bila orang-orang Yasrib ni, dia ajak Nabi berdakwah ke Yasrib ataupun ke Madinah Al-Munawwarah. Bukan semua orang-orang Yasrib beriman, bukan semua orang-orang Yasrib mengenali muka Nabi SAW. Ya? Orang-orang yang berada di Yasrib ni, yang majoritinya adalah daripada Aus dan Khazraj. Majoriti. Tuan-tuan kena faham, majoriti. Macam tempat kita majoriti. Majoriti bangsa Melayu. Macam dia Taif tu, majoriti adalah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni asalnya daripada Yaman. Tuan-tuan kena ingat, Aus dan Khazraj ni dua kabilah yang asalnya daripada Yaman. Dia bukan orang asal Yasrib tu, dia yang buka tanah Yasrib. Dia ni asalnya daripada Yaman. Dua-dua ni Yaman. Cuma kabilah Aus, kabilah Khazraj. Macam kita kabilah kat tanah Melayu ni macam-macam kelompok lah. Pantai Timur, Pantai Barat, Selatan, kan? Ada kabilah Wan, kabilah Tuan, kabilah Ni, kabilah macam-macam lah. Ya. Jadi nak sebut zaman hari itu, dia ada dua kabilah. Kabilah yang dipanggil Aus dan Khazraj. Tapi datang daripada satu tanah yang dipanggil Yaman. Jadi orang-orang Aus dan Khazraj ni, separuh daripada mereka ni beriman dengan Nabi Allah Ibrahim, beriman dengan Nabi Allah Ibrahim. Tuan-tuan kena faham, itu asas dia. Dia beriman dengan Nabi Allah Ibrahim. Bila dia beriman dengan Nabi Allah Ibrahim, sudah tentulah dia ini pergi melakukan haji. Pergi buat haji juga.
Waktu dia pergi buat haji, dikhabarkan di Makkah itu sudah ada Nabi di akhir zaman. Sudah ada Nabi di akhir zaman. Waktu tu Nabi duduk di Makkah lagi. Nabi tidak berhijrah lagi. Kelompok Aus dan Khazraj ni datang ke Mekah. Mari buat haji. Mari buat haji ni dengan mengikut syariat Ibrahim alaihi salam. Jahiliyah buat haji tak? Jahiliyah buat haji. Yang sembah berhala buat haji, yang sembah api buat haji, yang sembah pokok buat haji, yang sembah lembu buat haji. Inilah sistem jahiliyah. Semua orang pakat buat haji. Susah nak ubah sistem tu. Ya. Jahiliyah ni dia buat haji lebih daripada 500 tahun. Dia rosak, tuan-tuan. Rosak ni lepas wafatnya Nabi Allah Ismail. Tapi lepas Nabi Allah Ismail, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Abu Zulkifli, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Peramai Nabi, semua tak boleh selesai masalah. Sebab semua Nabi-Nabi lepas itu semua menghadapi masalah dengan umat mereka. Umat asyik urut Nabi je, dan sampai Isa pun Allah Ta'ala angkat naik ke langit. Nak bagi tahu contoh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Siapa Nabi sebelum Nabi Muhammad? Nabi Isa. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ni dia punya gap pun 500 tahun. Tuan-tuan kira rosaknya Mekah tu daripada zaman lepas wafat Nabi Allah Ismail sampai Nabi Muhammad SAW. Lama rosak sistem jahiliyah. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad nak tukar sistem. Susah. Jadi bila mana sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Aus dan Khazraj ni dia beriman dengan Nabi Allah Ibrahim. Beriman. Dan dia datang buat haji. Ya, datang buat haji. Nak cerita Nabi Allah Ibrahim ni, walaupun dia ni dah wafat lama, tapi umat-umat yang lama tu masih lagi guna pakai syariat Nabi Allah Ibrahim. Kerana apa? Kerana itulah gelarannya Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Berbanding bila datangnya, bahkan Nabi Muhammad SAW bila dia ni beramal, bahkan sebelum adanya syariat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, Nabi Muhammad SAW pun duduk beramal dengan syariat Ibrahim alaihissalam. Sebab tu dalam Quran, kalau tuan-tuan perasan, doa yang paling banyak kita baca dalam Quran ni, doa yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbana ja'alna musliman laka wa min dzurriyyatina, Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina. Banyak doa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Aus dan Khazraj ni dia datang buat haji. Bila orang kata ada Nabi lah, Nabi di akhir zaman ni sudah ada, berada di Makkah. Bila mereka tahu Nabi di akhir zaman ni berada di Makkah, mereka pun nak berjumpa lah dengan Nabi Muhammad SAW. Berjumpa dengan Nabi, nak berjumpa dan nak mengajak Nabi, marilah pergi ke Yasrib, berhijrah, berdakwah di sana. Mereka berjumpa dekat mana, tuan-tuan? Mereka berjumpa dekat tempat mereka melontar. Maka perjumpaan itu dipanggil perjumpaan Bai'atul Aqabah. Itu Aqabah tu. Kenapa dipanggil Aqabah? Kerana berlakunya pertemuan itu setelah mana mereka selesai melontar di Jamratul Aqabah.
Jamratul Aqabah. Orang dulu pergi haji panggil Jamratul Aqabah. Hari ini tak jumpa Jamratul Aqabah, kita jumpa Jamratul Kubra. Zaman hari itu Jamratul Aqabah. Cuma syariat Nabi Allah Ibrahim, dia hanya melontar Jamratul Aqabah. Bila bagi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada Jamratul Sughra wa Jamratul Wusta wa Jamratul Kubra, atau boleh panggil Aqabah. Ada 3 pula. Ini nak membezakan. Oh, itu dulu Ibrahim, sekarang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas mereka selesai buat haji itu, maka berlakulah pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam riwayat tak ramai, hanya lebih kurang 10 orang daripada Aus dan Khazraj. Dan sebenarnya mereka mengadu keluhan mereka kerana mereka ini di Yasrib, mereka ini susah. Kerana apa susah? Kerana mereka berbalah sesama sendiri. Berbalah susah. Aus dan Khazraj ini berbalah. Mula-mula balah mulut je, ya, balah mulut. Orang ni kata orang ni jahat, orang ni kata orang ni tak betul, orang ni kata orang ni kata good, orang ni kata orang ni motor, orang ni kata duk balah mulut je. Tapi bila datangnya Yahudi di bumi Yasrib, Yahudi datang kemudian. Yahudi tengok orang ni berbalah, apa dia buat tuan-tuan? Dia bagi tahu dekat Aus, kalau kau nak tahu, Khazraj akan serang kau. Apakah persediaan kami? Kalau Khazraj nak serang kami, kata Aus, kata kabilah Aus, kalau kau nak selamat, ini aku sediakan kau senjata. Sebelum mereka serang kau, kau serang mereka. Itu cerita dia. Serang. Bila serang, Aus serang Khazraj pun tak ada persediaan, habis, lemah. Dan bila Khazraj itu lemah, Yahudi kata, nah, ambil pula senjata, serang pula Aus. Dah asyik perang. Bila dua kelompok ni asyik perang, apa yang berlaku tuan-tuan? Jadi lemah lah. Kerja tak ada, cucuk tanam tak ada, menuai tak ada, apa tak ada, asyik perang je. Bila asyik perang ni jadi lemah. Bila jadi lemah, nak membeli pun tak ada kuasa membeli. Akhirnya berhutang. Berhutang kat siapa? Dekat Yahudi. Nak beli barang dengan siapa? Yahudi. Allah baiknya Yahudi ni, bagi barang, duk beri hutang, duk beli barang dengan dia sebab dia baik. Tapi orang tak nampak dia ni lah syaitan ni. Nampak? Inilah batu api ni. Jadi kelompok ni dia bagi mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Bila Yahudi ni dia tahu, dia mesti ada spy-spy dia ni. Dia tahu kelompok ni pergi bertemu dengan Nabi, dan bisikan-bisikannya Nabi akan membuat satu pertemuan. Dua kelompok besar antara Aus dan Khazraj ini, Nabi mahu satukan. Dipanggil kelompok Al-Ansar. Jadi nak sebut sini jemaah, bila mana Nabi SAW kata, betul ke kamu nak bawa aku pergi ke Yasrib? Betul. Maka
Maka Nabi SAW menetapkan satu keputusan yang mesti mereka ikut. Mesti mereka ikut. Apa dia? Nabi kata, bagi'uni ala anna tusyriku billahi syai'a. Nabi kata, kalau betul kamu nak membawa aku pergi ke Yathrib, berjanji setia kamu kepada aku, supaya kamu semua jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul kamu ni nak suruh aku ikut aku, kamu pergi ke Yathrib membawa agama, bahawa jangan kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala alla tusyriku billahi syai'a. Jangan melakukan syirik. Syirik ni sekecil-kecil benda pun jangan. Sekecil-kecil benda pun jangan ada perkara yang syirik. Perkara-perkara yang membatalkan iman. Jangan. Membatalkan iman bahaya. Baru-baru ni kan orang sambut di Pabali kan, dalam TV kita tengok, dalam Facebook, ada di kalangan orang-orang besar sambut di Pabali, orang happy di Pabali. Bila orang sambut di Pabali, kata terima kasih datang. Dia kata kita semua saudara, kita semua sama, Tuhan kita semua betul. Ini bahaya. Ini perkataan yang keluar daripada orang-orang Islam, bahawa kita orang Islam mestilah beriktikad bahawa Tuhan kita tak sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Agama kita tak sama dengan agama-agama yang lain. Jadi sekarang ni orang masuk Islam ni, dia bagi table dia, bagi ceramah. Baru masuk Islam 2 minggu, bagi ceramah pula atas masjid. Sepatutnya dia baru masuk Islam, kita suruh dia mengaji akidah dulu, mengaji tauhid dulu, fahamkan akidah agama dulu. Bukan condemn kita punya Tok Imam. Dia nak comparekan Tok Imam baca khutbah hari Jumaat dengan dia punya Tok Khatib baca khutbah dekat dalam gereja yang mana boleh. Dia kata Tok Khatib baca khutbah cengih, dia kata. Padri dalam gereja ada kesenian, ada lagu, mana boleh nak samakan. Tak kisahlah mana-mana orang baru masuk Islam, suruh dia mengaji agama kita betul-betul. Ni kita ni gairah sangat. Orang baru masuk Islam, oh dia baru masuk Islam, ramai-ramai ceramah, ramai-ramai bagi. Tak payah, suruh dia mengaji akidah dulu, biar dia faham agama kita. Lepas tu condemn pula. Dia masuk Islam, lepas tu nama dia tak tukar. Dia kata orang lain masuk Islam tukar nama, saya tak tukar nama, lantak kau. Dia tukar nama ni, tujuan dia apa? Tujuannya mudah namanya disebut di hari mahsyar. Bukan saja-saja nak tukar nama. Tukarlah nama itu supaya nama yang disukai oleh Allah dan Rasul. Memang dia kata nama dia tu cantik daripada segi makna dia punya bangsa, betul. Tapi kita punya nama, biar nama kita sebutan tu nama yang cantik di sisi Allah dan Rasul. Bahkan nama-nama yang dikenali oleh Allah dan Rasul itu akan dipercepatkan pada hari mahsyar. Semua disebut oleh ulama, bukan saja-saja. Jadi kita sebab itu kita kata hari ni orang tak mengaji tauhid betul-betul. Kadang-kadang dia tak perasan kataan yang dikeluarkan itu boleh membatalkan iman. Contoh,
kau ni bodoh lah sejak azali lagi. Mana ada azali? Kalau dia kata kau ni bodoh, tak betul, sejak lahir betul. Azali ni hanya Allah. Azali wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tak kau tak datang masjid, bukan tak datang, tak dapat wahyu lagi. Ini perkataan yang boleh membatalkan wahyu. Bukan main-main wahyu ni Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tapi orang ingatkan benda boleh gurau. Benda tak boleh gurau. Semayang budak muda tu dia ambil rekam kat Facebook, pakai boxer semayang ramai-ramai. Ini menghina Allah Ta'ala. Dan dia wajib bertaubat. Sekalipun kata saya niat gurau, tak boleh. Benda dalam agama ni dia tak boleh niat gurau. Dalam agama dia bagi gurau, tapi ada had. Supaya had ini tidak boleh membatalkan. Maka sebab itu Nabi kata, kalau betul kamu nak bawa aku pergi ke Yasrib, bawa kamu, kelompok kamu jangan ada yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Wala tasriqu, jangan kamu melakukan curi. Curi yang dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka merampas hak-hak orang yang merampas hak-hak orang yang niaga. Dia menentukan hak-hak yang kata awak meniaga apa? Saya meniaga durian. Sehari awak untung berapa? 500. Okey, awak boleh untung 500 saja. Kalau lebih 500 saya punya. Ini dipanggil jahiliyah, kapitalis. Jadi hari itu dia buat macam tu, hari ini pula hari ini buat macam ni juga. Tapi risuah, betul tak? Risuah. Awak nak ni boleh, tapi awak kena bagi kat saya juga. Risuah. Ar-rashi al-murtashi fitnah. Hari ini risuah. Kecil-kecil orang pun risuah juga. Saya, dia rakaman ni bahagia juga. Nak cerita kan. Dekat saya, tuan-tuan ada tahu saya ada tahfiz. Saya mengelolai sebuah tahfiz. Jadi di tahfiz ni biasanya kesihatan ni datang. Kadang-kadang datang mengejut kesihatan. Saya pun tak perasan ni musim hujan ni. Ada bekah kecil je, macam tapawin. Ada, saya tak tahu budak ni buang bawah, ada bawah pokok tu ada air tertampung. Satu bekah tu. Tapi kalau satu bekah tu, dia punya saman tu 1,500 saman. Sebab tak jaga saya, tak, maksudnya tak bersih lah saman. Compound tu sampai 10,000 boleh beli. Tapi kesalahan kecil tu 1,500. Lepas tu dia, ustaz saya pun call saya. Dia kata, ni orang kesihatan datang nak saman. Saya pun datang. Saya kata kat dia, macam mana ni? Dia kata ni kalau kena saman ni 1,500 kata. Tapi kalau abang nak kira mudah, bayar 300 riyal je lah. Kita tak payah saman. Saya pun katakan, kalau saya bayar 300 riyal hari ni, saya susah nanti dekat barzah. Awak tak apa, awak tak mati, saya mati dia kata. Kejut dia. Awak tak apa, awak ni tak beriman sangat. Sebab tahu awak boleh makan duit-duit macam ni. Sebab saya beriman. Kalau setakat 300 ni susah saya di dalam barzah, baik saya bayar 1,500. Akhir sekali dia pemaluan. Tak apa Ben, kira settle. Buang. Tak sama. Tak payah bayar, 300 pun tak payah bayar. Saya kata, itu baru satu tempat dia buat macam tu. Kalau satu hari dia buat 10 tempat, berapa dapat? 3,000. Anak tuan-tuan tak payah belajar tinggi.
belajar sampai SPM, kerja minta tak sama orang. Ni bagi rasuah. Sekecil-kecil orang hari ni pun rasuah. Sampai sebesar-besar orang pun dia pakai rasuah. Susah kita nak cakap. Zaman hari itu dia tak rasuah. Jahiliyah ni dia tentukan pula had keuntungan orang. Abu Jahal tak bekerja, Abu Lahab tak bekerja, Abu Sufyan tak bekerja. Dia orang Islam. Kerja dia menentukan had keuntungan orang. Kerja macam 6 Jahannam tu, itulah kerja Abu Jahal. Pergi kat kedai orang, ambil duit. Dia kedai orang, ambil duit. Itu dia panggil jahiliyah. Maka Nabi SAW tak mau benda ni berlaku nanti di Yasrib ataupun di Madinah. Yang ketiga, Nabi kata wala taznu, aku tak mau berleluasa di zina. Tuan-tuan tahu sistem jahiliyah ni berat. Perempuan nak tawaf waktu malam, nak tawaf ni waktu malam, telanjang bulan. Jahiliyah. Mana yang cantik sekalipun dia bini orang, Abu Jahal nak guna, Abu Lahab nak guna, pengusaha Mekah nak guna. Tak kisah dia bini siapa pun, tapi pembesar nak guna. Disuruh orang perempuan tawaf di malam hari dalam keadaan telanjang bulan. Itu dahsyat tu. Maka Nabi kata, di Yasrib aku tak mau benda macam ni. Wala taznu, wala taqtulu auladakum. Aku tak mau di Yasrib nanti membunuh anak-anak. Di Makkah tu orang bunuh anak perempuan. Bahkan bukan kata di Mekah, seluruh tanah Arab waktu itu orang pakat bunuh anak perempuan. Sebab apa orang bunuh anak perempuan? Nanti besar anak dia tahu kawan dia nak bunuh. Anak dia besar sikit, kawan dia guna anak dia. Anak dia besar sikit, kawan dia guna anak dia. Jadi daripada dia tahu kawan dia nak guna anak dia, baik dia bunuh je. Tapi kalau dia guna anak orang lain, tak apa, jangan dia guna anak orang. Jangan anak dia diguna oleh orang lain. Itu sebab Nabi kata, bila orang tu kata saya suka berzina ya Rasulullah, Nabi kata kau nak ke mak kau dizina dengan orang lain? Tak apa. Kau nak ke adik-adik kau berzina? Tak apa. Kau nak ke bini kau berzina? Tak apa. Kalau kau tak mau buat macam tu, kau jangan buat orang lain. Itu jahiliyah. Suka ambil bini orang, suka ambil anak orang, suka ambil mak orang. Tengok, bukan sekadar menyembah berhala, tuan-tuan, sampai merosakkan keturunan. Sebab tu di zaman itu, kalau keturunannya bersih, dia sangat gharib, sangat pelik. Sebab waktu itu keturunan hancur, zina berleluasa. Tak tahu macam mana boleh mengandung. Pembesar ni buat ke, pembesar ni buat ke, pembesar ni buat ke, tak tahu. Sebab zina ini berleluasa. Sebab tu Nabi kata wala taznu, aku tak mau benda-benda kotor ni macam mana berlaku di Makkah ada dekat Yasrib. Wala taqtu bi buhtani taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan aku tak mau mengada-ngadakan cerita yang tak ada. Cerita yang tak ada dia ada-adakan. Cerita yang tak ada dia ada-adakan di depan kamu. Ini sekarang ni ramai orang sedang mengada-ngadakan cerita yang tak ada. Betul tak? Musim berkempen. Cerita yang tak ada diada-adakan. Ini bukan sifat orang beriman. Maka sebab itu sudah jemaah dimuliakan, 5 perjanjian ini Nabi kata jangan syirik, jangan curi, jangan berzina, jangan membunuh anak, dan jangan mengada-ngadakan cerita. Dan benda ni mereka balik ke Yasrib, mereka bagi tahu ini adalah peringatan daripada seorang Nabi. Kalau kita pakat setuju, barulah
tunggu arahan seterusnya daripada Allah, barulah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib. Maka mereka pakat setuju, dan orang-orang yang beriman tadi setuju. Itulah dipanggil Ansar. Mereka bergabung antara Aus dan Khazraj, dipanggil Ansar. Mereka yang berhijrah daripada Yathrib, daripada Madinah, daripada Makkah pergi ke Yathrib, dipanggil Muhajirin. Dua kelompok ni sangat soleh, sangat beriman, sangat bertakwa. Belum lagi sembahyang, belum lagi naik haji, belum lagi puasa, belum lagi berzakat, tapi mereka itu sudah digelar bi ihsanir radhiyallahu anhu wa radu an. Allah gelar mereka itu radhiyallahu an. Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Nak bagi tahu orang ni, kelompok orang bawah Nabi di Yathrib ni, orang yang paling soleh, yang paling bertakwa, yang paling soleh dan paling bertakwa, majoriti di Yathrib, bukan minoriti, jangan salah faham. Majoriti. Maka bila majoriti daripada kalangan soleh, daripada kalangan bertakwa yang duduk di bawah, maka Allah mengangkat pemimpin yang paling soleh dan bertakwa. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan, persiapan fizikal dan mental kita kena tahu. Hari ini kelompok soleh ni majoriti ke minoriti? Tuan-tuan jawab sendiri. Satu, majoriti ke minoriti? Soleh. Nak jawab soleh. Nak kata soleh. Yang semayang pun, orang semayang, majoriti ke minoriti? Kita orang Islam jawab lah. Kalau ada 1000 umat Islam, 20 orang dia semayang. Nak jawab macam mana? Tuh, oh ramai kat masjid ni semayang subuh berjemaah, ramai. Pak yang tak semayang lagi ramai. Maka dalam musim ni kita kata, ya Allah, kurniakan aku pemimpin yang soleh, beriman, bertakwa, yang jujur, tak makan rasuah. Persiapan fizikal mental, Allah Ta'ala takkan mengangkat pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tak korak, jika di bawah itu majoritinya tidak soleh. Allah Ta'ala tak angkat. Lebih-lebih lagi di akhir zaman, zaman yang penuh fitnah, Allah Ta'ala takkan angkat. Ya, pemimpin dia soleh, bawah tak soleh, Allah tak kata. Kalau orang kata dia jalan betul, satu kampung tu semua jalan tempang, betul tak? Orang yang jalan betul tu, orang tempang kata kau jalan salah, yang tempang ni betul. Itulah akhir zaman. Jadi apapun usaha kita, walaupun minoriti daripada kalangan solihin, mestilah berdoa kepada Allah supaya kita mengharapkan di kalangan orang yang mengurus daripada kalangan orang-orang yang soleh. Harap, walaupun mustahil, kita kata walaupun mustahil, mana boleh kita duk rasa mustahil, tapi kita sebagai orang Islam mestilah berharap dan berusaha supaya Allah mengangkat orang yang mengurus takbir itu daripada orang-orang yang beriman, yang soleh, yang jujur dan berintegriti. Ya. Ini salah satu daripada kewajipan orang Islam yang mengharapkan. Kalau dia kata saya tak kisah, mana-mana pun tak apa, dia semayang ke, dia tak semayang ke, dia korab ke, dia tak korab ke, saya tak kisah. Ya, sebab saya ada penyakit. Tapi cakap macam tu, orang yang cakap macam tu, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah,
Kerana apa? Kerana dia tidak membimbangkan keadaan untuk mengurus di masa yang datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaAllah. Allah pelihara kita. Walaupun kita sebut tadi minoriti, hari ini minoriti daripada kalangan soleh ini. Ya, ayah-ayah yang datang masjid ni, yang datang berjamaah ni, sedarilah bahawa kelompok datang subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isyak berjamaah, ini adalah kelompok minoriti. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, keluarga kita, jamaah kita. Dan sebab itu Nabi kata, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada kelompok yang sedikit. Ya Rasul, kenapa kelompok sedikit? Kerana orang yang ikut aku akhir-akhirnya adalah daripada kelompok yang sedikit. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.